Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين رب العالمين. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan sebut berkenaan dengan zikir. Dan saya ada bekalkan nota ni, tapi bawa tak banyak. Jadi kongsilah. Duduk sebelah menyebelah, tumpang tengok. Sebab saya bawa ni tak berapa nak cukup. Boleh ambil bagi bahagian perempuan separuh, lelaki separuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah, ingatlah kamu kepada Tuhan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Banyak hadis yang disebut oleh Nabi SAW tentang perintah supaya kita ni banyakkan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dan lambang kita ini berbangga dengan identiti kita, berbangga kita dengan ahli sunnah, berbangga kita sebagai seorang Muslim. Dia tak padan hanya kerana kita ada kumpulan kita sendiri, kita ada jemaah kita sendiri. Itu semua lambang yang belum tentu menyebabkan kita selamat di negeri akhirat nanti. Tetapi yang menyebabkan kita ini selamat, dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala, iaitulah dia memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu seorang Arab Badui datang jumpa baginda alaihi salatu wassalam. Dia kata dekat baginda alaihi salatu wassalam, amalan Islam ini banyak sangat yang aku kena buat. Tolong bagi tahu aku satu perkara yang abuthuha, aku boleh berpegang sungguh-sungguh dengan. Kata baginda alaihi salatu wassalam, berzikir pada Allah Ta'ala. Dan jika dilihat amalan para ulama, mereka dengan zikir ini tidak tinggal. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bila dia sebut tentang gurunya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahumullahu ta'ala, Ibn Taymiyah lepas pada subuh dia akan duduk berzikir begitu lama sampai dekat nak cerah, bahkan dah cerah dah. Disebut pada Ibn Qayyim anak murid dia, kalau aku tak buat ni, hari itu tak ada kekuatan bagi aku. Kerana itu sebahagian mereka menyebut zikir dengan diri manusia ini ibarat ikan dalam air. Jika keluar saja ikan tu, daripada naik saja ke darat, terpisah dia dengan air, mati ikan tu. Maka kita juga hendaklah seperti itu, menjadikan zikir ini, jika berpisah dengan kita, ibarat nyawa tu pun terpisah.
Dan bila kita sebut tentang zikir-zikir ni, kita semua selalu baca zikir. Yang membezakan kita baca zikir dengan Nabi SAW baca zikir dan juga para ulama berzikir ialah bagaimana zauq, perasaan kita hadirkan diri ketika kita berzikir itu. Kerana zikir ni kalau kita pakai baca saja tanpa menikmatinya, baca ulang dan ulang menjadi rutin, kebiasaan kita, tanpa kita rasa yang kita ni berzikir betul-betul, kita takkan dapat nikmat berzikir yang sebenar. Macam orang makan, dia makan, bagaimana lauk tu sedap sekalipun, tapi dia makan tu dalam keadaan tergesa-gesa sebab ada urusan lain. Dia tak kira dah masakan tu cukup rasa ke tidak, janji masuk perut. Masuk perut kenyang, dia cepat-cepat buat urusan dia. Berbeza pula dengan orang yang daripada mula nak makan tu, dia hayati sungguh-sungguh makanan tu. Kuah dia tu, dia nilai setara mana. Ambil lauk tu, dia tahu setara mana, cukup ke tak cukup. Resepi dalam tu, dia makan dengan penuh nikmat, dia enjoy makanan tu. Macam itulah juga berzikir ni. Jika kita baca di mulut sahaja, tak lekat juga di hati, tidak memberi erti apa-apa. Kerana itu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah disebut dalam Al-Fawaid kitabnya, dia sebut zikir ini ada beberapa perkara yang menyebabkan lekat pada diri kita. Ada syaratnya. Disebut wa afdalu dzikri ma wata'a bihil qalbu wal lisan. Zikir yang paling afdal, yang terbaik, iaitulah yang seiring mulut dia sebut dan juga hatinya menghayati zikir itu. Kalau dia baca saja tak dengan hatinya, tak cukup. Dan yang kedua, mestilah wakala minal adhkarin nabawiyah. Mestilah zikir itu daripada zikir yang ditinggalkan warisannya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang diajar oleh baginda terlalu banyak. Terlalu banyak. Sehingga kan kita ni takkan mampu untuk istiqamah ikut satu-satu bacaan yang kena buat hari-hari ni. Dan himpunan zikir bacaan yang disebut ditinggal oleh baginda alaihi salatu wassalam, seperti mana yang kita tahu disebut jawami'ul kalim. Apa sahaja ucapan yang terbit daripada mulut baginda yang mulia alaihi salatu wassalam, kesemuanya jawami'ul kalim, yakni perkataannya kadang-kala ringkas, tetapi habuannya, maknanya begitu besar. Kerana itu dalam hadis yang biasa kita dengar, apabila Nabi SAW keluar daripada rumah salah seorang isterinya, Juwairiyah radhiyallahu anha, dia nak keluar solat subuh, dia nampak Juwairiyah duduk di tikar sembahyang. Balik daripada solat, baginda SAW tengok Juwairiyah masih lagi atas tikar sembahyang. Juwairiyah berzikir panjang. Kata Nabi SAW, nak tak aku ajar kepada engkau bacaan yang kau baca ini ulang sebut 4 kali, lebih berat timbangannya daripada engkau duduk sebelum aku pergi tadi nak pergi solat subuh, balik masih duduk lagi. Lebih hebat, lebih besar manfaat pada tu. Apa dia? Baginda SAW sebut subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Diulang 4 kali. 4 kali sebut ni sama dan lebih berat timbangannya daripada duduk sebelum subuh, solat subuh, duduk lagi sampai cerah. Hanya diulang 4 kali. Maka itu lebihnya diambil daripada Nabi SAW.
Dan syaratnya pula bila kita dah tahu zikir itu daripada hadis yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, hendaklah yang ketiga, katanya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, wa syahida adh-dhakiru ma'anihi wa maqasidihi, hendaklah yang menyebut zikir ni dia faham zikir yang dia baca dan dia tahu tujuan apa dia baca tu. Kerana ada orang dia baca, kerana orang lain baca. Dia dengar kawan tu sebelah sebut, dia pun sebut. Dia tengok dalam WhatsApp ni, dalam Facebook ni viral bacaan tertentu, dia pun pakai sebut. Dia tak tahu nak sebut, dia tak tahu sebut tu kenapa. Ada orang share, ingatkan sebelum ni berhenti dah share, rupanya share lagi. Bila masak tu, nak terhindar daripada gangguan syaitan, kena sihir ke apa ke, jadi tak sedap ke apa ke. Waktu kacau bereh tu, lawan arah jam. Itu tak apalah, ikutlah nak lawan arah jam ke, ikut jam ke. Tapi dia tambah, hendaklah dibaca ketika lawan arah jam tu, laisa laha min dunillahi kashifah. Dengan harapan nanti bila buat petua seperti ini, makanan itu baik, terselamat daripada gangguan dan sebagainya lah. Soalan kita, mari mana petua ni? Kalau hak lawan jam, ikut jam itu barangkali biasalah, tak ada kena-mena dengan wahyu. Tapi sebut sekian-sekian baca, tak ada dalam petunjuk baginda SAW. Hak jenis macam ni yang ramai orang suka beramal. Sebab apa? Dia tahu dan dia suka. Kerana itu zikir yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, kalau dia tahu dan dia suka, mesti dia beramal. Sebab dia tak tahu, macam mana dia nak suka? Itu tinggalan daripada baginda SAW. Maka disebut juga oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah tentang bila nak doa ni, bila nak baca zikir ni, ada pula disebut perumpamaan. Wal ad'iyatu wat ta'awudzat bimanzilatis silah. Berdoa minta perlindungan pada Allah Ta'ala, dia ibarat senjata. Was-silahu bidaribihi, dan senjata itu bergantung pula pada tuan yang pegang. Kalau dia pegang pedang, pegang parang, bergantung juga kepada tangan yang pegang tu setara mana. La bihaddihi faqat, tak semata-mata kerana tajamnya pedang parang tu. Kerana kalau yang pegang tu tak reti guna, cantai tak kena, potong tak reti, tak padan pegang. Walaupun besi tu, besi daripada Pahang lah, besi daripada situ lah, besi daripada sini lah, tarik kertas putih, tapi tangan, tukar tangan, pegang je, tak reti buat, tak berguna. Bukan semata-mata kerana tajamnya, tetapi kerana orang yang pegang tu juga perlu. Maksudnya bukan zikir itu semata-mata, yang membacanya juga penting. Tuan badan yang baca zikir itu, jika tidak, senjata yang dia pegang tak bermanfaat sama sekali. Kerana itu biasa kita dengar, biasa kita lihat, orang dia kata, saya ni baca Al-Fatihah untuk diri saya baca pada air, saya minum. Tak macam yang orang tu baca. Orang tu baca lebih kurang je saya tengok cara dia sebut huruf tu, tapi dia minum sembuh. Saya ni puluh-puluh kali Fatihah tak lut-lut lagi. Maka barangkali sama juga seperti mana yang disebut oleh Ibn Qayyim.
Maka bila kita tengok kertas ni, iaitulah siapa yang ada kertas ni boleh kongsi sama-sama. Pada hari ini insya-Allah kita nak berkongsi dengan hadirin hadirat bacaan ketika pergi ke masjid. Yang mana bila kita nak pergi ke masjid ni ada adab yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Pergi masjid semua makruf ada adab dia. Ada petunjuk yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita nak pergi ke masjid. Pertama, semua tahu bila kita datang ke masjid ni ikhlas kerana Allah Taala. Bukan ada perkara lain kita datang ke masjid. Bukan kerana dah tak tahu nak buat apa kat rumah. Bukan sebab ada itu, bukan sebab ada ini, bukan sebab kalau tak pergi nanti imam tak mau sign borang. Kalau tak pergi nanti orang kata kita sombong. Tak. Hendaklah niat kita pergi ke masjid ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, mereka dalam urusan niat ini mereka sangat ambil berat. Kerana semakin ikhlas kita, makin besarlah pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan beri. Kemudian bila kita bergerak ke masjid, nak masuk ke dalam masjid nak solat, dalam perjalanan itu sunnah untuk kita baca zikir tertentu. Dan di antara zikir yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ni yang ada di atas kertas ni, kita akan baca dahulu sama-sama dan kita akan sebut beberapa faedah berkenaan dengan doa pergi ke masjid ni. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut setiap langkah kita berjalan ke masjid, langkah itu sama ada memadam salah kita dan juga mengangkat darjat seseorang. Kerana itu seorang sahabat Nabi SAW bila di Madinah, dia sebut kat Nabi, dia nak pindah rumah supaya rumah tu lagi dekat jarak dia dengan masjid, senang nak solat jemaah. Kata baginda SAW, tak apa, tak payah pindah. Kerana makin jauh nak mari ke masjid, lebih besar ganjaran yang dia dapat. Al-muhim kita lihat dulu doa untuk pergi ke masjid ini. Kita baca dahulu sama-sama. Barangkali di kalangan kita ni ingat belaka dah. Kita ulang sikit lagi. Kita baca dahulu sama-sama bacaan doa ini, doa pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa a'zim li nuran wa 'azzim li nuran waj'al li nuran waj'alni nuran Allahumma a'tini nuran waj'al fi 'asabi nuran wa fi lahmi nuran wa fi dami nuran wa fi sya'ri nuran wa fi bashari nuran Allahumma ja'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami wa zidni nuran
wazidni nuran, wazidni nuran, wahabli nuran ala nur. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW, iaitulah doa yang panjang, minta Allah Subhanahu wa taala kurniakan, berikan cahaya pada diri satu orang. Di doa dalam bacaan ini iaitulah, ya Allah, jadikanlah pada diriku cahaya, pada lidah percakapanku cahaya, pada pendengaranku cahaya, pada penglihatanku cahaya, dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya, dari kananku cahaya, dari kiriku cahaya, dari hadapanku cahaya, dari belakangku cahaya. Jadikanlah dalam diriku cahaya, besarkanlah cahaya bagiku dan agungkanlah cahaya bagiku. Jadikanlah bagiku cahaya serta jadikanlah diriku cahaya. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya dan jadikanlah dalam urat sarafku cahaya, dalam dagingku cahaya, dalam darahku cahaya, pada rambutku cahaya dan pada kulitku cahaya. Ya Allah, jadikanlah bagiku cahaya dalam kuburku dan cahaya pada tulangku. Tambahkanlah bagiku cahaya, tambahlah bagiku cahaya, tambahlah bagiku cahaya. Berikan kepadaku cahaya yang berganda. Apakah yang dimaksudkan dengan cahaya yang diminta oleh Nabi SAW? Ada dua pengertian cahaya yang kita minta bila berjalan nak ke masjid. Cahaya ni yang pertama kata Al-Imam Al-Qurtubi, iaitulah benar-benar cahaya yang akan menerangi kita bermula daripada dalam kubur dan juga di hari akhirat nanti. Dalam kubur, hanya yang dah disimpan dalam kubur saja yang tahu gelap ke terang. Kerana itu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah terangkan kubur, tempat yang kita akan singgah sebelum menuju ke negeri akhirat nanti. Cahaya yang kita minta ini iaitulah cahaya yang dapat menyelamatkan kita nampak jalan di depan di negeri akhirat nanti. Kerana itu dalam hadis tentang suasana di akhirat nanti, manusia ni nanti dia ada cahaya pada diri dia berdasarkan kadar iman dia. Ada orang cahayanya sebesar kuku kaki. Ada orang lebih besar daripada itu. Ada orang lebih besar daripada itu. Ada orang yang begitu terang. Supaya cahaya tu sangat diperlukan untuk dia ke depan. Maka kita minta Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita cahaya. Dan disebut dalam doa ini, pada lisan kita cahaya, pada urat saraf kita, di dalam daging kita, dalam hati kita, semuanya bercahaya. Yang kedua pula, katanya para ulama, kata Imam Al-Qurtubi, disebut cahaya ni apa artinya? Iaitulah Allah Ta'ala berikan petunjuk dan juga hidayah. Ketika kita hidup ini, kita minta Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dan juga petunjuk hidayah. Biarlah mulut kita ni hari-hari kita bergerak ke masjid, berdoa, berzikir, terbit daripada mulut kita ni benda yang bermanfaat saja. Hati kita, nurani kita tak terfikir, tak terlintas, melainkan fikiran yang menyebabkan kita ni selamat di akhirat, tak menyebabkan kita rugi di hari akhirat. On the way nak ke masjid, berbagai-bagai yang kita lihat. Dan bila kita tengok, kita akan bercakap. Ada yang kita tak suka, kita komen. Tengok orang tu, kita komen. Maka kita minta Allah Ta'ala, kita ni jadi sibuk dengan berzikir. On the way nak ke masjid, tak sibuk hal orang, kita berzikir pada Allah Ta'ala. Minta lisan kita ni, wa fi lisani nuran, pada lidah aku ini cahaya.
yakni biarlah terbit nanti perkataannya bermanfaat saja. Bukan on the way tu, dalam perjalanan nak mari ke masjid dah hentam orang dah. Orang tu tak kena, orang ni tak suka tengok datang masjid. Kenapa dia datang? Ada saja buah pada pergerakan kita di depan, di kiri, di kanan, di belakang, di atas, di bawah. Kesemuanya Allah Jalla wa'ala kurniakan cahaya. Itu dibaca ketika dalam perjalanan ke masjid. Adapun bila kita dah nak mari ke masjid, dah nak sampai, nak masuk solat jamaah, ada adab juga yang perlu kita ikut. Iaitulah bila bergerak tu, janganlah tergesa-gesa, berlari-lari sampai mengah. Takut miss rakaat bersama dengan imam. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Idza uqimatis salah fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna." Bila telah didirikan solat, yakni dah iqamat, jangan berlari nak masuk ke masjid. Datanglah ke masjid dalam keadaan berjalan macam biasa. Wa alaikum bis sakinah, hendaklah tenang bila masuk ke masjid. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang sempat ikut, apa yang tertinggal sempurnakan. Apa pengertian hadis ini? Hadis ni nak ajar kita supaya jangan kita tergopoh gapah bila nak solat berjamaah dengan imam. Kerana termengah-mengah tu tak ada faedah. Kita pun letih, silat-silat rebah. Sudahlah jarang exercise. Kejar pula imam punya bacaan, takut terlepas, mengah, rebah pula kita. Kerana itu datanglah dalam keadaan sakinah wal wiqar, masuk dalam keadaan tenang. Maka tenang ni pula ada satu lagi perkara. Tenang itu bukanlah bererti selalu lambat bagi solat. Hari Jumaat contohnya, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Jumu'ah, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Wahai orang beriman, apabila diseru hari Jumaat, fas'au, segeralah ingat pada Allah Ta'ala, tinggalkan jual beli. Apa maksud segera dalam ayat ni? Bukan berlari. Maksud segera ni, awal-awal siapkan masa untuk Jumaat. Bukan khatib tengah khutbah, dia bantainya makan tengah hari, dia dengar khutbah kedua, dia dengar doa, dia lari, dia speed. Time tu baru dia cepat. Itu sengaja melewat-lewatkan datang hadir solat Jumaat. Kerana itu Syekh Abu Syamah dia menyebut, zaman salaf, manusia pada kurun awal Islam, bila sampainya hari Jumaat pada pagi hari, belum terang lagi, ramai orang membawa pelita menuju ke masjid. Yakni mereka faham ayat itu, fas'au ila zikrillah, segera ingat Allah Ta'ala. Yakni hari Jumaat kena bersiap awal untuk hadir berjamaah di masjid. Maka yang dah jadi pada kita ni terbalik. Ketika nak solat Jumaat tu, dah dengar khutbah pun, dia memang sengaja tunggu qamat. Tunggu qamat, dia berlari. Sebab dia kata, kalau aku miss satu rakaat ni, jadi zuhur aku. Maka dia memang betul-betul setting. Makan time sekian, bergerak time sekian, masuk tu tinggal solat. Wala haula wala quwata illa billah. Maka hak seperti ini tak tepat. Al-muhim, ketika kita bergerak nak ke masjid, hendaklah dengan sakinah wal wiqar.
Kemudian bila kita nak masuk ke masjid, kita baca pula bacaan zikir yang diajar oleh Nabi SAW ketika nak masuk ke dalam masjid. Iaitulah kita baca bacaan ini sama-sama. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Artinya doa ni iaitulah aku berlindung dengan Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaan yang kekal dari syaitan yang direjam. Itu bacaan yang pertama. Bacaan ini adalah himpunan campuran riwayat yang dipotong-potong, lalu jadi bacaan seperti ini. Yang biasa kita baca iaitulah Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Itu riwayat Imam Muslim. Bacaan yang pertama itu, aku berlindung dengan Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaan yang kekal dari syaitan yang direjam. Hadis ini riwayat Abu Dawud daripada Amr bin Al-As radhiyallahu an, yang mana siapa yang baca ni ketika nak masuk ke masjid disebut fa idza qala dhalik. Siapa yang baca bacaan ini, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, dibaca yang itu, qala syaitan hufiza minni sa'iral yaum, terpelihara dia daripada aku, gangguan aku sepanjang hari. Maksudnya kita ni Allah Ta'ala jaga daripada gangguan syaitan sepanjang hari sebab baca bacaan ini ketika nak masuk ke dalam masjid. Kerana itulah kita orang beriman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah jadikan syaitan ni musuh. Salah satu cara nak buat dia tu musuh kita ialah kita baca doa pelindung diri. Salah satunya sebelum kita nak masuk ke masjid, kita baca bacaan ini. Kemudian kita sambung bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Dengan nama Allah dan selawat serta salam ke atas Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu rahmat-Mu. Bila kita nak masuk dalam masjid, kita minta pada Allah Azza wa Jal rahmat. Sebab apa dikaitkan bila masuk masjid ni kita minta Allah berikan rahmat? Sepanjang kita duduk dalam masjid ni, Allah Ta'ala berikan rahmat pada kita. Dan para malaikat mendoakan, terutamanya orang yang hadir dalam majlis hilaqatul zikri, majlis ilmu. Dan doa ketika ini mustajab, yakni waktu menuntut ilmu, malaikat pun doakan kita. Dan doa, bila kita berdoa pada Allah Ta'ala waktu ni, majlis ilmu ni, doa itu mustajab. Bahkan baiknya kita berganda pahala diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitulah pertama, kita duduk tunggu nak masuk isyak. Wantidharus salati ba'da salah. Dalam hadis, di antara perkara yang mukaffiratuz dzunub, Allah Ta'ala ampun salah silap satu orang, salah satunya iaitulah dia tu menunggu waktu solat
setelah selesai satu waktu solat. Kita dah selesai solat maghrib tadi, kita tengah tunggu solat isyak. Sambil pertama tunggu sahaja, Allah Ta'ala padam dosa-dosa yang pernah kita buat, dosa yang kecil. Berganda pula, sudahlah kita tunggu waktu solat, kita hadir majlis ilmu, didoakan oleh para malaikat, bahkan kita berdoa pada Allah Ta'ala mustajab waktu itu. Maka bergandalah Allah Ta'ala taufikkan kita. Bukan semua orang Allah Ta'ala taufikkan dapat keadaan macam ni. Kerana tanya orang, bagus ke tak bagus solat jemaah ni, dia akan kata bagus. Tapi mari ke tidak, belum tentu datang. Boleh mari ni adalah rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Dan kita minta rahmat. Rahmat ini ada dalam rumah Allah. Bagaimana berkelahi pun orang tu, akhirnya dia berdiri sama, bangkitnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama dalam masjid, rumah Allah Ta'ala. Bagaimana berbeza pun dia, tak suka pun dia, bila dia duduk berjamaah, semua perbuatannya tetap sama. Rahmat turun di dalam rumah ini. Lawan bagi rahmat ini adalah perkara yang rosak, perkara yang buruk. Perkara yang buruk ni ada di pasar. Pasar, tak kisahlah pasar kecil ke pasar besar, ke tempat orang berhimpun, beli belah. Kerana itu, diajar pada kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap kali masuk ke pasar, akan terhindar daripada gangguan syaitan. Syaitan ni ganggu kita macam-macam. Masuk ke pasar, sama ada jadi mangsa ditipu oleh meniaga, ataupun kita meniaga, kita tipu orang. Ataupun kerana kita membeli ni, kita lupa waktu solat. Dan berbagai jenis penipuan yang berlaku, gangguan syaitan yang berlaku. Maka baca bacaan seperti itu. Dan disebut seburuk-buruk tempat, pasar. Tempat yang penuh dengan rahmat adalah di masjid. Kerana itu kita masuk, kita minta Allahumma ftahli abwaab rahmati. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu rahmat. Yang terakhir ni iaitulah doa ketika keluar daripada masjid. Kita baca dahulu sama-sama. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasy syaithanir rajim. Dengan nama Allah dan selawat serta salam ke atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu limpah kurniaan. Ya Allah, peliharalah aku daripada syaitan yang direjam. Apakah artinya bacaan ketika kita nak keluar di masjid? Sebelum tu kita nak sebut sunnah, dan biasa juga kita dah buat. Kita ulang semula, iaitulah ketika nak masuk ke masjid ni, kita mulakan dengan kaki kanan. Bukan pakai masuk saja. Keluar pula lawannya kaki kiri. Baginda SAW suka melakukan apa sahaja dengan dimulakan dengan sebelah kanan. Di sebelah kanan baginda SAW, maka kita ikut. Maka ini juga sebagai cara kita mengikut sunnah baginda SAW. Kita keluar ni, kita minta pada Allah Ta'ala limpah kurniaan Tuhan. Kalau kita masuk tadi, kita minta rahmat. Bila kita keluar, kita minta fadlun, kelebihan
fadilat, kurniaan, limpah kurnia daripada Tuhan. Apa maksud bila kita keluar dari masjid ni kita minta as'aluka min fadli, kita minta limpah kurnia Tuhan? Apa ertinya? Iaitulah bila kita keluar ni seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kamu semua di atas muka bumi ni, carilah fadlullah, carilah kurniaan yang Tuhan beri, iaitu rezeki Tuhan. Kita masuk ke masjid minta rahmat, kita dah lakukan ibadah, kita keluar kita minta Allah berikan kita kurniaan, rezeki yang diberkati. Salah satu sebab mustajabnya doa adalah kerana rezeki kita daripada rezeki yang diberkati dan halal. Kerana itu kita biasa dengar hadis kisah satu orang ni yang mana ciri-ciri yang sepatutnya doa mustajab itu ada pada dia, tapi Allah Ta'ala tak mustajabkan doa. Iaitulah satu orang yang asy'atha aghbara, kusut masai, pakaiannya tak sempurna. Yamuddu yadaihi, ketika dia safar, jalan jauh, maka doa mustajab orang berjalan jauh ni. Perleh nak pergi ke KL, dalam perjalanan tu doa mustajab ada pada dia. Dalam perjalanan yang jauh sepatutnya doa mustajab. Asy'atha aghbara yamuddu yadaihi, dia tadah tangan dia. Salah satu juga sebab mustajabnya doa, dia tadah tangan. Dia sebut ya Rabb, ya Rabb. Dia menyeru Tuhan dengan penuh merayu. Salah satu tanda sepatutnya mustajab doa, dia seru Allah Ta'ala dengan penuh merayu. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tapi tak mustajab juga doa dia. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Makan dia haram, minum dia haram, kehidupan dia banyak benda haram. Bagaimana boleh mustajab doa? Maka sepatutnya ciri-ciri doa mustajab tu yang ada pada dia, tapi terhalang kerana perkara yang tak nampak, yang dia tak sedar. Makan dia dah masuk dalam badannya, makan minum dia, sara diri dia, perkara yang haram. Bagaimana doa tu boleh mustajab? Kerana itu kita minta pada Allah Azza wa Jal supaya Allah rezekikan kita fadlun, kelebihan yang Tuhan kurniakan di luar. Yang terakhir kita nak sebut adab juga bila mari ke masjid. Salah satu adab yang segelintir masyarakat tinggalkan bila mari ke masjid, atas urusan apa sekalipun, bila dah masuk saja hendaklah dia solat 2 rakaat yang disebut sebagai tahiyatul masjid. Ertinya bila masuk dah ke dalam ni, sekarang ni musim orang menikah di masjid, ramai-ramai datang, hak beria solat ni bakal pengantin dia, bersungguh paling ikhlas dia niat solat tu, solat tahiyatul masjid dia solat tu. Hak yang lain ni bersembang, bergambar, macam-macam. Kita azan dulu, nanti kita sambung sikit. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisa hatta yusalliya rak'ataini." Bila satu orang di kalangan kamu masuk ke masjid, jangan duduk sehingga dia solat 2 rakaat. Pentingnya solat tahiyatul masjid ni, sehingga kan ketika baginda alaihi salatu wasallam berkhutbah, dia nampak fulan masuk ke masjid terus duduk. Nabi berhenti khutbah, tegur dia, dah solat 2 rakaat belum? Dia kata belum. Bangkit solat 2 rakaat. Dengar khutbah ni syarat.
mesti, wajib. Maka dalam keadaan wajib dengar khutbah tu pun kena bangkit balik solat 2 rakaat. Ertinya tahiyatul masjid ni sangat dituntut. Sebahagian qaul menyatakan wajib kerana dalil macam tu lah. Kalau dengar khutbah tu wajib pun kena bangkit solat dulu, maka ertinya solat ni pun wajib atas sebahagian qaul. Tetapi yang lebih kuat disebut oleh majoriti fuqaha iaitulah sunat. Al-muhim, janganlah masuk ke masjid terus duduk solat 2 rakaat. Walaupun mari dah masuk ke masjid ni nak sign borang dengan imam saja. Saya bukan lama pun nak sign borang ni saja. Dia bukan kira lama sekejap. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Adab kita mari ke rumah Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah diperingatkan adik-beradik kita. Musim orang selalu mari ke masjid ni sebab tengok akad nikah. Pesanlah kepada mereka, mari ni bukan mari bersuka saja. Adab hendaklah dijaga. Salah satunya solat 2 rakaat. Dan solat 2 rakaat ni tak rugi mana pun, tak letih mana pun, tak sampai berapa minit. Habis tu bergambarlah puas-puas yang nak menikah tu. Janji dia ada adabnya yang dijaga. Begitu juga orang yang hadir. Dalam keadaan apa sekalipun, tunaikanlah sunnah ini, yakni solat 2 rakaat yang ringan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Ada soalan ke? Boleh tanya macam-macam, belum tentu boleh jawab. Ya. Macam mana? Bila tahiyatul masjid ni contoh dah azan, jadi kita qabliyah. Maksudnya masuk-masuk kita terus qabliyah. Juga dikira asalkan dia solat 2 rakaat terlebih dahulu. Termasuklah solat yang mula-mula kita masuk tu, contohnya kita terus nak qabliyah. Qabliyah itu juga termasuk maksud tahiyatul masjid. Kita telah pun dirikan 2 rakaat. Syaratnya jangan duduk terus mari ke masjid. Ini seperti mana yang diulas di dalam Umdatul Ahkam, dalam apabila dia mensyarahkan hadis dalam kitab Bulughul Maram. Sebut tentang 2 rakaat ni, 2 rakaat termasuklah apa saja solat sunat yang kita kerjakan yang mula-mula kita mari tu. Habis ambil wudu, kita nak solat kerana ambil wudu, solat sunat selepas ambil wudu. Habis saja kita terus masuk masjid. Itu yang mula-mula kita masuk. Dan kita solat dengan 2 rakaat itu dulu juga dikira termasuklah tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Ya. Masuk tak duduk, berdiri dia sampai qomat. Dia tengok masa kalau dekat dah dengan qomat tu, dia tahu hadis Nabi. Bila didirikan iqamat tak ada dah solat. Hak ni kemah. Dia tengok, ada hadis kalau nak qomat ni tak ada dah solat sunat. Dia kata aku baca Fatihah aku kemah lama tak dan. Dia pun berdiri. Tak apalah kalau macam tu. Kalau dia sanggup berdiri lama, qomat pun lambat lagi, hak tu pun berat juga. Maka timbang-timbangkanlah. Waktu tengok masa tu dia boleh baca keadaan. Terpulang. Solat sunat wudu asalnya ialah selepas saja ambil wudu. Cuma setelah dah lama dia teringat, boleh juga untuk dikerjakan solat sunat wudu.
Al-muhim yang aula wallahu a'lam, lepas ambil wudu solat. Solat sunat ambil wudu. Ya. Ada soalan lagi? Ya. Assalamualaikum. Saya ada satu pengalaman Ustaz di Masjid Al-Hana Langkawi. Ya. Yang mana orang Arab tu dia datang lewat. Lari nak masuk sembahyang maghrib. Apabila dia masuk ya, dia belah pintu tumit pecah. Dia terus pergi hospital. Yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan solat berjamaah. Jadi yang datang masjid ni yang biasa datang lah. Jadi waktu subuh tu banyak sangat yang tak datang. Banyak sangat yang terikkan telefon. Jadi kalau kita kata kawasan kita ni 90% Islam. Kalau kata bukan Islam memang dia marah lah. Jadi kita Jabatan Mufti ketatkan sikit supaya bayang subuh ni datang ramai. Masa lepas tidur. Kalau waktu lain tu kadut nak tengok bola lah, nak tengok apa lah. Jadi bagi ketat ni datang bayang subuh ramai. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya baca berita tu solat subuh ni, solat jemaah di masjid ni. Habis solat Jumaat tu masjid negeri mana pun saya tak ingat. Dia kata dengan ini di atas persetujuan semua AJK masjid, saya mengisytiharkan siapa yang tak mari solat Jumaat diharamkan untuk kami datang kendurinya. Diharamkan untuk disain borangnya. Diharamkan untuk dihadiri jenazahnya. Dan berbagai-bagai lagi lah. Gerun orang dengar. Cuma kesudahannya lepas dia sebut tu orang mari ke tidak kita tak tahulah. Sebab hak berita ni hak tu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mari berjemaah ni. Hak tu pun berat nak terima, ugutlah apa pun tak pakai juga. Kerana nak mari boleh beribadat ni adalah kerana dia ada ilmu, dia faham. Dan kedua kerana taufik yang Allah Ta'ala beri. Ada ilmu, dia tahu, hampir semua kita ni tahu belaka. Solat jamaah sekian-sekian, kelebihannya, waktunya. Nabi SAW sebut, siapa yang hadir solat, kalaulah orang tahu kelebihan hadir solat subuh dan isyak berjamaah, nescaya mereka akan mari walaupun merangkak. Nabi sebut macam tu. Kalaulah mereka tahu kelebihan solat jamaah. Dan Nabi SAW sebut, athqalus salati alal munafiqin, solat hak paling berat orang munafik ni solat subuh dan solat isyak. Fuqaha sebut kenapa subuh dan isyak ni dikaitkan berat solat? Kerana subuh ni waktu seronok tidur dan isyak pula waktu seronok berehat. Berat nak patah balik mari ke masjid. Zaman Nabi SAW, Masjid Nabawi bukan masjid macam hari ni. Kapet tebal, aircon sejuk, gemerlapan cahaya, terang Masjid Nabawi hari ni. Masjid Nabawi zaman tu lampu pun tak cukup. Tak ada ni lampu-lampu elektrik ni, tak ada. Kerana itu waktu itu antara waktu yang orang munafik ambil kesempatan tak mari. Sebab orang ramai tak nampak. Tapi Nabi SAW cam siapa mari, siapa tak mari. Sebab tu disebut, baginda SAW sebut, hak paling berat bagi orang munafik ni subuh dan isyak berjamaah. Al-muhim, imam juga boleh ambil kesempatan ketika khutbah, selingan khutbah kedua dan sebagainya, untuk sebut secara ringkas, marilah kita hadir bagi yang mampu dan lapang untuk imarahkan masjid, hadir solat jamaah. Disebut hadis 1, 2, mudah-mudahan dengan menyebut itu berulang kali, akhirnya Allah Ta'ala berikan taufik untuk orang gagah mari. Itu yang diperlukan. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi?
Kalau tak ada, insya-Allah kita akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Allahumma arham jama'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajilna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Nas'alullah ta'ala an yaj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هذا وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله.